Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan berkait dengan beberapa hadis yang kita bincang pada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan ataupun satu isu yang menjadi khilaf di kalangan sahabat, tabi'in dan juga para ulama salaf, itu berkait dengan sentuh kemaluan ini. Jadi seperti yang kita sedia maklum bahawa mana hadis yang menyentuh isu ini ada dalam dua bentuk. Ada hadis yang zahirnya menampakkan menyentuh kemaluan ini batal wudu. Ada juga hadis-hadis yang nampaknya tidak batal. Jadi kita bincang pada sebelumnya. Jadi insya-Allah pada malam ini semacam kesimpulan lah. Bagaimana, kenapa berlaku khilaf itu? Kenapa berlaku khilaf? Jadi bila berhadapan dengan hadis-hadis yang tidak sama hukum dalam satu isu ni, sedangkan hadis ni ulama kata semuanya sahih. Semuanya sahih. Jadi bagaimana ulama menyikapi masalah? Nak tangani macam mana? Sikap ulama tu macam mana? Cuba kita tengoklah sini. Ulama menggunakan beberapa kaedah dalam mengeluarkan hukum berkenaan dengan masalah ini, iaitu kita kata masuz zakar ini, sentuh kemaluan ini. Oleh kerana hadisnya ada yang hadis kata batal, ada hadis yang kata tidak batal. Jadi bagaimana nak urus masalah ini? Di sini ulama menggunakan beberapa kaedah. Antaranya kaedah nasakh. Nasakh ni dalam bahasa Melayu maknanya batal. Mana satu hukum membatalkan hukum yang satu lagi. Jadi hukum yang membatal adalah hukum yang nas yang membatalkan adalah nas yang kira-kiranya terkini lah. Nas yang terkini. Jadi nas yang dibatalkan adalah nas yang terdahulu. Itu asasnya begitulah. Jadi kaedah nasah yang digunakan ini antara kaedah di mana mereka mengatakan hadis Talq bin Ali itu, ini sahabat Nabi, telah dimansuhkan oleh hadis Abu Hurairah dan Busrah. Jadi kenapa dah? Jadi bila sebut hadis Talq maknanya hadis yang kata tak batal. Bila sebut hadis Busrah, hadis Abu Hurairah, mana hadis yang mengatakan sentuh kemaluan batal. Kalau hak ni kita tak ingat, pening tu. Hadis Talq, bagaimana kita nak jamakkan? Bagaimana ulama telah menggunakan kaedah nasakh dalam kes ni. Jadi hadis Talq telah dimansuhkan oleh hadis Abu Hurairah dan hadis Busrah. Maknanya hadis Talq itu hadis yang kata batal wudu bila sentuh kemaluan. Tapi apa ni? Hadis Busrah ni kata batalnya. Hadis Talq itu tidak batal. Kalau hadis Busrah, hadis Abu Hurairah ni memang sentuh kemaluan ni batal. Tapi hadis Talq ni tak batal. Gitu. Baik. Kena ingatlah tu bila dalam perbincangan kita menyentuh zakar ini, maknanya bila kita sebut hadis Talq, maknanya hadis tu dia kata tidak batal. Bila sebut hadis Busrah, hadis Abu Hurairah dan juga sekitar 15 orang sahabat lain lagi tu, maknanya hadis tu hadis yang kata batal. Jadi kalau guna kaedah nasakh, hadis Talq itu telah dibatalkan hukumnya oleh hadis Abu Hurairah dan juga hadis Busrah. Pada minggu lepas saya telah sebut bahawa hadis Talq ini antara hadis yang peringkat awal hijrah, di awal hijrah Nabi SAW. Manakala hadis Busrah ni adalah hadis pada tahun ke-8 hijrah. Dan hadis Abu Hurairah ni dia bawah sikit, maknanya belum mungkin tahun ke-7 gitu.
Tapi sebenarnya kalau mengikut banyak ulama hadis busrah ni hak paling terkini. Hak paling terkini. Baik, tak apalah. Itu dia panggil kaedah nasakh mansukh. Mana ulama terima, maknanya bagi ulama yang mengatakan hadis Talq bin Ali itu sahih, hukum sahih itu dia tidak terjejas. Status hadis itu tidak terjejas. Dia tetap sahih hadis itu. Cuma hukum dia itu terbatal. Sebab apa? Sebab ada hukum baru yang dibawa oleh riwayat Busrah, Abu Hurairah dan ramai lagi di kalangan sahabat. Sebab apa boleh berlaku batal hadis tak ni? Sebab riwayat Busrah yang kata batal ini dia riwayat terkini 2 tahun sebelum Nabi wafat. 2 tahun sebelum Nabi wafat. Itu kaedah pertama. Jadi maknanya seperti Quran juga lah, kira-kira ada nasah mansukh itu. Yalah kita tak bincanglah khilaf tu. Berkenaan dengan nasah mansukh Quran itu kita tak bincanglah khilaf tu. Cuma kita terima pandangan yang kata ada nasah mansukh. Jadi hadis pun begitu juga. Baik, itu kaedah pertama. Kaedah kedua ialah kaedah tarjih. Iaitu apa makna tarjih? Iaitu menguatkan satu dalil atas satu dalil yang lain. Jadi di antara dua dalil ni, ulama kata dalil ni lebih kuat, maka dia pun terima hadis tu dan dia terima hukum hadis itu. Itu dia panggil kaedah tarjih. Jadi maknanya pendapat hadis yang dia terima untuk dia sabitkan hukum tu, makna tu lebih rajih. Jadi hadis dia tak terima hukum itu, hadis tu marjuh dia panggil. Boleh hadis kata tak pernah dengar pun. Tak apa, malah suka boleh dengar. Sebenarnya rajih marjuh ni biasa kita dengar kalau belajar tu. Rajih ni hak kuat, marjuh ni kira-kira hak kuat. Itu kaedah tarjih. Baik. Imam Baihaqi ketika menterjihkan hadis busrah, maknanya dia kata hadis busrah yang mana batal wuduk bila setuh malam, hak ni lebih kuat kalau nak dibandingkan dengan hadis Talq bin Ali. Apa alasan dia? Alasan tarjih dia, kenapa dia terima hak busrah tu ataupun hadis Abu Hurairah? Sebab dia kata hadis Talq ini Imam Bukhari dan Imam Muslim tak sebut dalam kitab sahih masing-masing. Hadis Talq ini di samping selain daripada tidak disebut, Imam Bukhari, Imam Muslim tidak ambil masuk dalam kitab sahih dia, Imam Bukhari dan Imam Muslim juga tidak berhujjah dengan mana-mana riwayat Talq bin Ali dan riwayat kebanyakan perawi hadisnya pada selain hadis. Jadi makna riwayat daripada Talq bin Ali ni, maknanya Imam Bukhari tak masuk ni hadis berkenaan dengan setuh zakat ni batal tidak batal wudu, tak ada. Lepas tu dia tak tidak guna mana riwayat Talq bin Ali dalam kitab dia tidak berhujah. Mana Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak berhujah dengan hadis Talq bin Ali. Itu maksudnya. Sebabnya Imam Bukhari, Imam Muslim ni tokoh besar lah. Mana bila dia tidak guna hadis tu, makna pada pandangan dia hadis tu ada masalah lah tu. Lepas ni kita akan tengok bagaimana pandangan Imam Syafi'i. Walaupun dalam kitab ni, dalam kita kata kitab ni sebut tidak banyak lah. Tapi dalam kitab lain, Imam Syafi'i salah satu sebab dia tak diterima hadis Talq ni sebab dia kata anak dia tu dari sudut perawi hadis dia ni masih tidak jelas bagi data dia, majhulul hal. Imam Syafi'i kata kita duk tanya siapa dia, Qais bin Talq bin Ali ni, anak Talq ni yang meriwayatkan hadis ni. Tak ada orang kenal, dia kata. Jadi ulama lain kata Imam Syafi'i tak kenal bukan bermakna bukan bermakna imam-imam lain tak kenal. Tapi Imam Syafi'i bagus dia kata kalaulah jelas biodata Qais bin Talq bin Ali ni dan ulama sebut bahawa dia ni jelas biodata, kita akan terima. Kata Imam Syafi'i. Ulama lain kata iyalah dia tak tahu, orang lain tahu. Gitu jelah. Baik, cuba tengok lagi. Sebaliknya hadis busrah. Hadis busrah ni Imam Bukhari dan Muslim menjadikan semua perawi hadis busrah ni sebagai hujjah, walaupun kedua-duanya tidak mengeluarkan hadis ini.
Kerana perbezaan yang berlaku dalam sanad tentang Urwah mendengar daripada Busrah atau daripada Marwan daripada Busrah. Jadi perawi-perawi yang ambil hadis daripada Busrah ni dijadikan hujah oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walaupun hadis ni, hadis riwayat Busrah ni, Imam Bukhari dan Imam Muslim tak masuk dalam sahih dia, tapi dia jadikan hujah. Antara sebab Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak masuk hadis Busrah yang kata tak, yang kata batal wuduk bila setuh kemaluan ni, sebab apa? Sebab dia ada hadis Busrah ni, Imam Bukhari dan Imam Muslim dia tidak jelas satu perkara. Memang ulama pertikaikan Urwah ni anak saudara kepada Aisyah ni, apakah dia ambil hadis ni direct kepada Busrah ataupun dia ambil hadis ni daripada Marwan bin Al-Hakam. Hak tu khilaf ulama. Bagi setengah ulama dia kata dak. Memanglah kalau kita tengok dalam satu riwayat ada sebut bahawa Urwah ni dia bermuzakarah dengan Marwan tentang isu ni. Jadi Marwan kata jadi Marwan kata batal lah. Marwan kata batal setuh kemaluan. Dia tak bincang lah dengan nafsu syahwat atau tidak, dia tak bincang. Jadi Marwan kata batal. Jadi Urwah kata tak batal. Kalau dia tahu tak batal. Jadi bila berdebat, jadi kata Urwah ni dalam riwayat Nasa'i lah, dia kata saya terus menerus berbantah, saya terus menerus bantah Marwan itu. Jadi Marwan pun kata dah, saya sebut ni saya ambil daripada Busrah. Maka Marwan nak menguatkan hujah dia, Marwan pun hantar Haris, disebut dalam hadis itu Haris. Haris ni pegawai dia, pergi jumpa Busrah, buat pengesahan balik kerana nak meyakinkan Urwah ni. Jadi Urwah ceritanya, jadi bila pegawai dia tu pergi jumpa, maka Busrah pun kata, Busrah pun sebut ulang balik riwayat tu sebiji seperti apa yang disebut oleh Marwan. Jadi kalau berdasar pada hadis tu, maknanya Urwah ni dia tidak ambil direct dengan Busrah, tapi dia ambil daripada Marwan. Baik. Jadi tapi ada pula kata dalam setengah-setengah ulama kata tak, dia kata mana Urwah ni dalam isu ni juga dia ambil juga dengan Busrah. Dia ada ambil dengan Busrah, dia tidak melalui Marwan. Maknanya Urwah dia direct dengan Busrah. Itulah jadi khilaf. Jadi bila jadi khilaf tak jelas tu, maka Imam Bukhari dengan Muslim tak ambil hadis, tak masuk dalam kitab dia. Gitulah mengikut pandangan ulama ni. Dalam Syekh Ethiopi pun sebut begitu juga. Dalam syarah dia bincang panjang lagi lah. Gitu kira-kiranya. Tapi hak dalam Nasa'i, yang disebut hadis yang disebut oleh Imam Nasa'i sebut bahawa Urwah ni diambil dengan Marwan, bukan dengan Busrah, bukan secara direct, tapi ulama lain sebut. Gitu. Sebab ada ulama kata Urwah ni hadis ni memang dia tak ambil dengan Busrah. Ada ulama kata gitu. Jadi sebenarnya atas alasan itulah. Tetapi perawi-perawi yang ambil daripada Busrah tu dijadikan hujah oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berbeza dengan hadis tak tadi. Dah. Itu sebab dia. Sebab tu tarjih ni sebenarnya kadang-kadang tarjih ni hadis tu kekal jadi sahih. Cuma dia kira ni lebih kuat lagi. Tu ya. Baik. Sebab itulah hadis kalau bahagian ulama kata sebenarnya sahih sekeluruh. Cumanya dilihat dari sudut mana lebih kuat. Tu ya. Kalau tak silap saya semuknya satu ataupun dua orang saja yang kata hadis tak ni tidak sampai peringkat sahih. Duk tarah hasan. Seorang ataupun dua orang. Wallahu a'lam, setakat saya cek lah. Tapi hadis Busrah ni boleh dikatakan tak ada yang pertikaian lah. Walaupun ada juga disebut, mana ada lah, dia tidak cuma tidak sebut nama, ada orang pertikaian. Tetapi hadis Busrah ni sokongan dia 17 sahabat. Hadis Busrah ni 16 lah, mau 17 termasuk dia. Hak peliknya tak ni sendiri pun ada juga riwayat kata batal. Mana Tak bin Ali ni dia ada juga riwayat dia hak kata setuh malu ni batal. Sedangkan riwayat dia ada kata tak batal, hak disebut dalam ni. Jadi ulama kata jadi antara dua riwayat tak yang kata batal setuh kemaluan dengan tak kemaluan, hak mana yang terkini? Jadi ulama kata hak terkininya hak menyokong hadis Busrah. Hak menyokong hadis Busrah. Tu. Sebab dalam Sunan Nasa'i dia bincang panjang. Panjang dia bincang ni. Jadi puas hatilah kita tengok tu dengan rujuk yang lengkap lah. Jadi setiap hadis tu dia bincang satu-satu. Patut jadi 42 jilid pun.
Tu. Tak apalah sebut sini. Bukti yang menunjukkan Urwah tanya Busrah tentang hadis ni. Ni. Hak dalam Nasa'i itu dia melalui Marwan. Bukti bahawa Urwah ni dia tanya direct. Memang pun dalam syarah Nasa'i itu dia sebut. Ada ulama kata betapa amanahnya, betapa bagusnya Urwah ni bila dia ambil maklumat ni daripada Marwan dan telah disahkan bahawa Busrah memang betul meriwayat pada dia kita tanya sendiri lepas tu nak ngesah lagi. Ada ulama kata gitu, dia kita tanya sendiri Busrah. Ni bukti yang menunjukkan Urwah ni tanya sendiri Busrah tentang hadis ni dan Marwan membenarkannya telah berlalu berdasarkan apa yang telah dinyatakan. Jadi hak dalam Nasa'i itu wakil pegawai Marwan kita tanya. Jadi ada juga riwayat kata Marwan ni direct dengan Busrah. Tak ada juga Inilah sudut ditarjihkan hadis. Inilah sudut ataupun kita kata bentuk ulama yang mentarjihkan hadis Busrah berbanding hadis Qais bin Tab bin Ali. Jadi bila sebut hadis Qais ni makna hadis Tab lah, sebabnya hadis ni salah seorang perawi yang meriwayat hadis daripada sahabat yang mana Tab bin Ali ni anak dia sendiri, iaitu Qais bin Tab bin Ali. Mana dari sudut sanad sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Syafi'i. Sini dia tidak sebut 201. Sini tidak sebut. Cuma dalam syarah Itubi tu, dalam syarah tu dia sebut. Sebab Imam Syafi'i ada sebut, dia kata dia tak terima hadis yang kata bata, yang kata tak bata ni seperti iaitu hadis Tab bin Ali ni, sebab dia kata tu dia bukan kata dia kata kami. Maknanya Imam Syafi'i dan ulama zaman dia, ulama hadis duduk cari biodata nak jelas, sekadar ada nama tak boleh. Dia kena ulama hadis kenal orang tu siapa dia, siapa Qais ni. Dia kata tak jelas. Bila tak jelas tu dia termasuk dalam majhul. Tu. Jadi dia tak terima lah. Dia sebenarnya kalau kita tak terima hadis Qais bin Tab ni, dia ada lagi hadis lain hak kata tak bata tu. Dia bukan sah hadis ni ya. Cuma hadis ni paling kuat lah bagi orang yang mengatakan setuh maluai tak patah. Hadis tak ni paling kuat. Tapi ada lagi lain. Misalnya Sayyidina Ali misalnya. Ibnu Mas'ud misalnya. Dah, tu kata tak patah ya. Sepostu lingo kan dia kata. Sepostu hidung. Dah. Sebab tu saya kata benda ni kita bincang ni kita nak tahu dalil cara perbincangan ya. Lepas tu hadis-hadrat nak pergi mana, waktu ikut lah tu. Dah. Ikut lah. Kalau nak pergi lagi kat dalam mazhab ni, dia kata setuh kita yang batal orang lain. Dah. Setuh malu orang lain tak batal. Setuh kita yang batal dia kata. Ada juga yang kata gitu. Lepas tu kita kata apa nama kerja? Kalau dia doktor ataupun dia misalnya kita kata dia mandi anak dia ke, dia setuh. Tak batal. Memang kalau kena air kecil memang tak batal. Kemaluan tu. Kalau dia pakai tu tak batal dia. Lepas tu kita serabut, kita tulis, itu hak kita. Dia tak serabut. Kita berkata tak boleh jadi tu email ni. Tu maknanya agak berat sikit tu. Tu kena masuk bilik kaunseling dah lah. Kalau gitu. Sementara itu cuba tengok lagi ulama mazhab Hanafi pula. Kena ingat ada dalam mazhab Syafi'i memang batal. Tu jelas lah. Imam Syafi'i pun kata gitu, memang batal. Batal pun dia ada perincian pula lah. Sebab kita bincang dah lah. Baik, sementara itu ulama dalam mazhab Hanafi pula mentarjihkan hadis Talq bin Ali berbanding riwayat-riwayat lain. Dia kata ni kuat ni. Dia kata mereka mengemukakan pelbagai hujah seperti yang dikemukakan oleh Imam Tahawi dalam syarah Ma'anil Athar dia dengan pelbagai bentuk hujah. Adalah perbincangan dia hadis Talq ni sahih dia kata. Ni sahih. Lepas tu dia marilah pandangan sahabat ni. Adalah hujah cara dia. Tapi kalau saya tengok dalam itu tu, kalau nak kiranya dari segi hujahnya banyak kata batal lah. Banyak kata batal. Dari segi hujah. Baik. Kaedah ketiga, kaedah pertama nasah, kaedah ketiga tarjih, kaedah kedua tarjih, kaedah ketiga menghimpunkan hadis-hadis tersebut dan mengamalkan semua ni dia panggil talfiq ataupun jamak. Kita terima pakai semua hadis tu. Hak ni pun kita pakai tapi dalam keadaan ni. Hak ni pun kita pakai dalam keadaan ni. Ni
jamak dengan itu mana ada semacam takwilan sedikit terhadap hadis-hadis itu. Baik, cuba kita tengok. Ni jamak. Jamak ni mana dia terima semua hadis. Sebab sahih. Terima semua, tak boleh nak tolak mudah-mudah gitu. Baik. Jadi kaedah ketiga ni dengan menghimpunkan hadis-hadis tersebut dan mengamalkan kesemuanya. Jadi pensyarah kitab Bulughul Maram ketika membincangkan hadis-hadis ini telah membuat kesimpulan seperti berikut. Kalau kita tengok dalam syarah Bulughul Maram, misalnya Idahul Ahkam, misalnya antara disebut misalnya pertama. Dia kata kedua-dua hadis ni, hadis Abu Hurairah, hadis Busrah dengan hadis Tad bin Ali sahih semuanya. Memanglah, memang ulama kata sahih tu. Jika mampu dihimpunkan dan diamalkan kedua-duanya, maka itu lebih baik daripada menggugurkan salah satu. Sebab kedua-duanya sahih. Antara alasan kedua-duanya sah, kita tak boleh tolak mudah-mudah. Baik. Yang kedua, hadis talq menunjukkan bahawa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Tak batal. Nabi SAW menjadikan ilat tidak batal. Ilat ni, dia kalau kita belajar ilat hukum ni, kadang-kadang ilat tu disebut dalam nas. Kadang-kadang ilat hukum ni sebut dalam nas lain. Kadang-kadang ilat hukum ni tidak sebut situ. Cuma difaham daripada maklumat yang umum. Tapi hak ni hadis tak ni nak ilat dia kenapa tidak batal tu, ilat dia ni Nabi sebut selalu dalam hadis. Gapo dia ilat dia? Zakar itu bukankah dia tu sepotong sebahagian daripada anggota tubuh muslim? Mustahidun ni batal ke tak? Apa sebab dia sebahagian. Begitulah juga zakar. Itu. Baik, tak apalah. Kalau saya nak sebut lebih lagi lah, hak nombor 2 ni hadis-hadis. Sebenarnya hadis ni lah sebenarnya menjadi asas kepada ulama yang kata hadis ni mana sentuh zakat batal wudu, sebenarnya dia bukan bermaksud sentuh zakat. Dia maksudnya kencing. Jadi penggunaan sentuh zakat tu penggunaan secara kinayah seperti nanti tak boleh tengok muka surat 133, cuba tengok ayat tu. Cuba tengok ayat tu. Ayat dalam surah Al-Maidah ayat ni. Mana ada kitab muka surat 133 surah Al-Maidah itulah ayat berkenaan ayat wuduk tu, ayat wuduk. Cuba tengok. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti, tanda bulat minal ghaiti. Situ kita nak bincang. Aula mastumun nisa sampai akhir lah. Saya tidak baca semua, kita bincang selepas ini. Cuma saya nak sebutnya minal ghaid. Jika kamu sakit atau dalam musafir atau seseorang kamu datang dari tempat buang air. Ghaid itu mana tandas, bilik air. Jadi dia kena ambil wudu. Kalau tak ada air kena tayammum. Masuk bilik air kena ambil wudu. Ya Allah. Dia tinggal buh gigi, dia masuk bilik air kena ambil wudu. Kalau faham zahirnya, dia tak ada ulama faham gitu. Jadi masuk mari daripada bilik air, maknanya masuklah. Zaman Nabi dulu dia pergi ghaib. Ni maknanya ghaib mana satu tempat yang sunyi jauh pada orang, pergi buang air. Dia panggil ghaib. Dalam bahasa baru maknanya tandas, tempat buang air. Jadi bila mari pada tempat buang air kena ambil wudu. Tak ada air kena tayammum. Tak ada ulama kata gitu. Jadi ulama kata ghaib sini walaupun makna dia tandas bilik air, tapi maksud dianya buang air. Penggunaan ghaib ini dia panggil penggunaan secara kinayah, bahasa sindiran. Jadi setengah ulama dia kata sebenarnya hadis hak kata batal ni semua ni setuh tu bukan semata-mata setuh, dia bahasa kinayah kepada kencing. Sebab tu ada ulama kata bila setuh zakat kita tak boleh nak qiyas dengan dubur. Kalau pakai kaedah tu, kalau kita pakai kaedah sentuh zakat dengan erti kinayah kepada air kencing, tak boleh nak qiyas dengan dubur. Tak boleh nak qiyas. Sebab dia khusus untuk zakat. Itu perbincangan yang lebih itulah. Jadi kalau kita pakai dengan kinayah, dia serupa dengan Quran. Serupa dengan Quran. Ini hadis-hadis tujuan kita sebut supaya hadis-hadis nampak apa jadi khilaf tu. Dia ada kaedah dia. Sama ada kaedah bahasa, kaedah kita tengok riwayat, banyak kaedah. Tu jadi punca khilaf tu. Kuku mana bahasanya? Mesti ada dalil. Tu, mesti ada dalil. Orang panggil nunggu dia duduk di dalil. Nak khilaf-khilaf biar ada dalil dulu.
Kalau tak ada khilaf tu dia panggil tui, dia panggil. Atau dia panggil tui. Tu panggil tui ataupun kakek gitu ikut nak panggil ke dia apa tu. Dia tak ada kaedah khusus tu. Tu cuba perhati cuba perhati. Tu jadi maknanya setengah ulama kata. Jadi hak nombor 2 ni sebenarnya. Hak nombor 2 ni bila Nabi kata sepotong daging. Makna Nabi nak ayatnya hak aku kata setuh tadi bukan semata-mata setuh tu. Bukan semata-mata setuh. Hak jadi batal tadi. Sebab hadis ni seolah-olah Nabi nak kata hadis ni semata-mata setuh, tak batal sebab dia sepotong telinga je. Sepotong hidung je. Jadi hak kata batal tadi bahasa kinayah supaya Quran guna tu. Kalau kita dengar ke, okey juga tanpa tu tu. Kita katalah, dia mesti kata tak okey tu. Ya, anak awak. Tapi kok mana pun ulama kita ni penguasa bahasa Arab tu membantu dia memahami hadis. Baik, yang ketiga. Hadis busrah ini menunjukkan menyentuh kemaluan batal wudu. Hadis busrah, hadis Abu Hurairah dan 15 lagi riwayat sahabat yang lain. Saya pun tidak catat sinilah dalam setengah itu dia ada sebut sebenarnya. Baik, yang keempat. Jadi bila begini keadaan dia, yang terbaik ialah kita himpunkan. Mana kita terima pakai semua hadis. Melalui salah satu daripada 2 cara. Pertama, lagu mana cara nak jamak, cara nak pakai kedua-dua hadis. Sedangkan hadis itu berlaku idad, pertembungan makna. Pertama, sentuhan yang dimaksud adalah hadis batal wudu itu sentuhan tanpa berlapis, direct. Kita pakai tu. Baik. Sentuhan dengan berlapis atau tak batal wudu. Jadi hadis kata hadis tak tu kira-kiranya berlapis lah. Jadi hadis busrah tu kira-kiranya tak berlapis. Boleh pakai belaka. Memang sebab ada pun Nabi sebut hak batal wudu tu ada hadis sebut kerana berlapis. Memang ada hadis sebut gitu. Baik, tak apalah. Jadi pandangan ini disokong oleh riwayat ni. Cuba tengok ni. Cuba tengok. An Qais bin Talq an abih qala kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu rajulun faqala masistu zakari awir rajul yamassu zakarahu fi shalah alaihi alwudu fi salati alaihi alwudu. Jadi sebenarnya kalau cara baca hadis lepas fi salati itu sepatutnya dia kena kalau dalam tanda bacaan Melayu kita dia qoma lah tu. Kalau kita baca gini hadis nengur orang Arab. Awir rajul yamassu zakarahu fi salati alaihi. Kita buti situ. Patut al-wudu dia pun bengong, pening dia. Wakah cabai pak ni. Dia buti. Salah buti situ. Dia kena buti ni kalau nak baca lah. Awir rajul yamassu zakarahu fi salah alaihi al-wudu. Dia kena baca gitu. Qala la innama huwa minka. Cuba tengok. Daripada Qais ni. Qais anak Talq. Qais dia ambil daripada ayah dia. Mana ayah dia tak tu lah. Hak ni Imam Syafi'i kata Qais ni tak jelas tu. Saya tak jelas Qais ni siapa. Sebab dia tak terima hadis ni. Ada disebut gitu. Imam Syafi'i tak terima hadis ni. Salah satu kan dia tak jelas. Bagi dia majhul ni Qais ni. Baik. Jadi riwayat daripada Qais bin Talq bin Ali. Daripada ayahnya mana daripada Talq lah. Jadi kata ayah dia, saya duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, di mana dia tanya gini, soalan dia gini. Saya menyentuh zakar saya atau perawi ni syok. Talq ni dia syok lah. Sama ada orang yang tanya ni dia tanya gini, saya menyentuh zakar saya, ataupun orang yang menanya ni dia tanya gini, seseorang menyentuh zakarnya. Maknanya amanah sungguh. Saya tak jelas. Tapi sama ada lelaki ni kata saya menyentuh zakar saya, ataupun lelaki ni tanya ada seseorang menyentuh zakarnya dalam sembahyang. Dia kena wuduk kah? Adakah dia kena ambil wuduk? Maka Nabi pun kata tidak. La, tak perlu. Innama huwa minka. Kan innaman kalau saya terjemah lebih mudah, sebenarnya zakat tu sebahagian daripada tubuh engkau. Seperti mana telinga sebahagian daripada tubuh, hidung sebahagian daripada tubuh. Batal apanya? Itu maksudnya. Baik. Jadi mana hak ni hadis ni hadis apa ni
Makna antara berlapik dengan tidak lah. Gitu. Makna hak ni kira-kiranya, hak ni kira-kiranya mana setuh zakat dalam semaya. Tak berlapik dia kata. Dia setuh dalam semaya. Sebab kita kalau pelekat, kalau setuh tidak di mana direct kena tangan kita kena kemaluan, maknanya bahaya ke atas seluk masuk dalam kilah tu. Ataupun ngomong ke bawah masuk tangan tu. Lepas tu kalau pakai luar dalam pula paruk tu dia kena pergi lagi tu. Tak okey lah orang semaya gitu. Tu dia faham. Jadi maknanya bila sebut fis salat, setuh zakat, pasal semaya, maknanya setuh boleh haji jaga atas dia setuh. Setuh tu garu berlapik dengan kain lah. Seluar ke, kain pelekat ke. Ni. Jadi makna hak kata batal tu hak tidak berlapik. Sebab itulah ulama, sebab itulah dalam kini lah jadi khilaf. Sebab dia kata hak ni sebut dalam semaya. Tak ke semaya, kat kain pasal mana? Kain pasal mana? Keluar pasal mana? Dia tak jadi semaya. Lepas tu setuh tu. Gitu. Baik, sembahyang cuba tengok. Sembahyang bukanlah tempat untuk menyentuh kemaluan tanpa berlapik. Duduk bilik air masa apa? Yang kedua, menyentuh dengan syahwat membatalkan wudu. Jadi hak kata batal tu setuh dengan syahwat. Dan menyentuh tanpa syahwat tidak batal. Jadi hak kata tak batal tu kita takwil kan? Kerana tidak ada nafsu, semata-mata setuh. Hak itulah ulama sebut dalam ni, tak sebutlah ulama dalam kitab lain. Setuh apa ya setuh tu? Dah tak ada syahwat apa, setuh ke dia? Setuh ke dia? Sebab tu dia kata kok mana tu maksud kencing. Kencing mana dalam maya? Bulat ni. Dia kata ni kilai ni. Ni kilai ni. Ni dia kata tak sabit dengan kencing. Tak sabit dengan sentuh direct. Sebab ulama kata batal je pun. Dia kata memang dia kata kalau berlapik tak ada seorang pun kata batal. Setuh kemaluan dengan berlapik tangan ni tak ada seorang pun ulama kata batal. Tak ada seorang. Memang kalau setuh berlapik memang tak batal. Jadi bagi hadis yang kata batal tu kerana setuh dalam keadaan bersyahwat lah kita, ada nafsu. Hak kata tak batal tu tak ada nafsu. Tak kira lah setuh tu sebab apa pun. Jadi cara menghimpunkan ni istilah dia dipanggil jamak ataupun talfiq hadis. Jadi cara himpunkan hadis yang akhir adalah lebih tepat kerana kemaluan adalah sepotong dan sebahagian daripadanya. Selagi mana sentuhan itu merupakan semata-mata sentuhan biasa, tidak disertai dengan syahwat, tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu hanyalah suatu yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan disebabkan sentuhan. Jadi tanpa syahwat ianya tidak akan keluar. Jadi kesimpulannya kemungkinan keluar mazi merupakan sebab batal wudu. Jadi dia kembali situ jugalah. Jadi syahwat ni dia ibarat kepada keluar sesuatu daripada kemaluan itu. Kuku mana pun khilaf lah. Kuku mana kalau kita bincang-bincang lagi kuku mana pun khilaf. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, Imam Syafi'i sendiri memang dia kata batal. Tapi batal pun batal kalau setuh ni. Kalau setuh ni tak. Sebab Imam Syafi'i saya tengok dia tak peti sangat syahwat tak syahwat tu. Syahwat tak syahwat ni dia tak kira asalkan setuh. Lepas tu kalau isu keluar tak keluar tu, hak tu dia bukan berkait dengan setuh, tak setuh batal. Dia tak campur perbincangan tu. Dia tak campur. Kan? Gitulah. Lepas tu nak pakai mana ni ustaz? Nak pakai mana banyak ni? Ikutlah tu sebab ni masalah peribadi, ikut nak pakai mana. Setengah orang tak boleh. Dia kata ada lah sebut pada tak apalah pandangnya dia. Dia kata ustaz, bila ustaz mengajar kita, ustaz kena sebut suruh orang pakai ni. Ada kau gitu dak. Apa ni kita hadirin semua kena pakai ni. Nak siapa kau gitu? Enggak benar ni pun khilaf. Jadi kita pasok orang gitu. Tak kena. Tak kena gitu. Tak boleh paksa, ikut suruh masing-masing nak pakai mana. Engkau zaman sahabat lagi khilaf. Tu. Cuma saya sebenarnya penting sangat kita tahu ni supaya kita tidak prejudis pada orang. Tidak tuduh orang macam-macam. Sesat tak sesat. Kistuh kemaluan apa sesat. Bukan berat tu. Baik, tak apalah hadirin. Gitulah. Jadi kesimpulannya perkara termasuk khilaf muktabar yang berlaku di zaman sahabat lagi. Gitulah kesimpulannya. Jadi hadirin nak pakai pendapat yang mana? Ikutlah, terserahlah tu. Seperti mana sentuh isteri, sentuh perempuan dengan tu satu perbincangan luah juga tu. Perbincangan luah. Okey, cuba kita tengok lagi. Ni masih lagi dalam bab mubtilatus salat. Yang mubtilatul wudu, perkara yang membatalkan wudu. Hadis yang ke 21
Kita pergi lagi dah. An Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu ba'd azwajihi thumma yusalli wa la yatawadda. Wa qala at-Tirmidzi la yasihu inda ashabina bihalin isnadu Urwah. Isnadu lah, nak baca isnadu bubuh baris takut silap. Isnadu dia jadi fa'il pada yasihu. Isnadu Urwah an Aisyah wa aidan isnadu Ibrahim At-Taimi anha, yani Aisyah. Wa qala Abu Dawud hadha mursal wa Ibrahim At-Taimi lam yasba' min Aisyah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucup, yani ciumlah salah seorang isterinya, kemudian sembahyang dalam keadaan tidak berwudu. Cuba tengok 204 itu sebelum kita pergi. Imam Tirmizi berkata, sebab ni kita baca ya. Imam Tirmizi berkata, tidak sahih di sisi ashab kami. Ashab kami sini maksudnya ahlul hadis. Di sisi ahlul hadis, hadis ni tidak sahih. Dari sudut sanad dia. Dia pertikaian sanad saja ni. Jadi sudut sanad Urwah hadis ni Urwah meriwayatkan daripada Aisyah. Itu tidak sahih. Sanad tidak sahih. Begitu juga sanad Ibrahim At-Taimi yang dia ambil daripada Aisyah juga tidak sahih mengikut ahlul hadis, kata Imam Tirmizi. Cuba tengok 204 bawah tu. 204 bawah. Sunan An-Nasa'i, Sunan Kubra. Bab wudu kerana bersentuhan. Lafaz yang dikemukakan oleh pengarang Mishkat, kitab kita sedia baca ini adalah lafaz yang terdapat dalam kitab Sunan Nasa'i. Di dalam riwayat lain, yakni yang bukan dalam Sunan Nasa'i, ada perbezaan lafaz. Contohnya, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'i thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucup salah seorang isterinya, kemudian keluar untuk sembahyang dan tidak berwudu. Sunan Ibnu Majah bab wudu kerana ciuman. Sunan At-Tirmizi bab hadis yang datang berkenaan meninggalkan wudu kerana ciuman. Tapi kena ingatlah, hadis ni riwayat Urwah daripada Aisyah saja dia petikannya. Urwah riwayat lain dia tak petikan. Riwayat dari Urwah ambil daripada makcik dia Aisyah. Hak tu saja tidak sahihnya. Jadi riwayat lain hak tidak daripada Urwah, ulama terima tu. Baik, tak apalah, hukum mana apa. Begitu. Baik, cuba kita tengok lagi dah. Nota 205 bawah tu. Ni komentar daripada Imam Tirmizi. Dia kata hadis ni mengikut ahli hadis tak sahih. Dari sudut sanad dia. Sanad mana? Hak Urwah ambil daripada Aisyah. Juga riwayat hak Ibrahim At-Taimi hak ambil daripada Aisyah. Hak tu tak. Hak lain dia tidak petikan. Hak tu yang dia petikan. Ini adalah petikan ringkas dalam Mishkat. Di dalam Sunan At-Tirmizi secara lebih lengkap bermaksud ashab kita yakni ahlul hadis meninggalkan hadis Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan perkara ini kerana tidak sahih hadis mereka dari segi sanad. Dari segi sanad. Maknanya matan dia ulama tak tolak sebab tengok hadis lain, riwayat lain. Saya mendengar Abu Bakar Al-Attar Al-Basri menyebutkan daripada Ali bin Al-Madini, katanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan hadis ini sangat dhaif. Ini riwayat Urwah daripada Aisyah dan juga daripada At-Taim, Ibrahim At-Taim. Kata Ibn Al-Madini, kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, seolah-olah hadis tak ada nilai apa-apa ni. Tak ada nilai apa-apa hadis. Riwayat ni, ingat riwayat Urwah dia ambil daripada makcik dia Aisyah, dan juga riwayat daripada Ibrahim At-Taimi dia ambil daripada Aisyah. Imam Tirmizi berkata lagi, saya mendengar Muhammad bin Ismail yakni Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini dan beliau mengatakan bahawa Habib bin Ali bin Thabit tidak mendengar daripada Urwah. Maknanya pertikaian bukan semata-mata Urwah daripada makcik dia. Hak ambil daripada Urwah dipertikaikan juga. Ni Habib bin Abi Thabit itu. Sesungguhnya diriwayatkan daripada Ibrahim At-Taimi daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucupnya, yakni mengucup Aisyah dan tidak berwudu. Jadi kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ini pun tak sahih juga. Kami tidak mengetahui, kami itu mana ahlul hadis, tidak mengetahui bahawa Ibrahim At-Taimi ada mendengar hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tidak terdapat satu pun yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ni. Mana dia kata
hak lain pun begitu juga tak sah. Dia kata hak ni sebenarnya hak sebut tentang qublah, dia panggil hadis qublah. Kalau sebut hadis qublah hadis qublah, hadis cium isteri. Tapi yang ni khilaf lagi, hak lain pada orang lain ulama terima. Tu yang jadi khilaf tu. Kalau sepakat kata hak dua ni saja hadis, dia tolak dua-dua hadis, tak terima masalah lah. Masalahnya orang lain terima hak riwayat orang lain. Tak apalah baik, hadis ini kena ingat kita hak ni dia kata itu sanad tu bukan riwayat, bukan teks tu. Dia pertikaian sanad saja tu. Hadis ini menunjukkan bahawa ciuman yang merupakan sentuhan yang lebih berat daripada sentuhan biasa tidak membatalkan wudu. Jadi kalau kita tengok hadis ni, sah ke sentuh, cium pun tak batal. Sentuh dengan tangan, dengan cium di pipi, kau cium di mulut, kata mana lebih membangkitkan syahwat tu. Hak ni lebih lagi tak batal-batal pun. Bos sentuh juga dia kata. Sebab itulah setengah ulama kata ni bagai-bagai tak boleh nak kira belaka. Ni kau bagai nafsu ni kadang-kadang tak sentuh pun naik. Tak setuh pun kita kata naik meter dah setuh tak tahu. Setengah orang tu tak setuh ada apa. Lepas tu ada masalah tu, dia tak boleh kira bagi ni. Sebab tu dia kata dia lah rasanya. Kalau katalah dia setuh tak naik syahwat, mana tak batal. Dia kira gitu. Orang lain tak ada tentu syahwat dia ni. Pulak ni. Baik, cuba kita tengok. Cuba tengok. Hadis ini menunjukkan bahawa ciuman yang merupakan sentuhan lebih berat dari sentuhan biasa tak membatalkan wudu. Bahkan ia adalah hukum asal antara membatalkan dengan tidak membatalkan. Maknanya ulama meletakkan di antara hukum asal batal ke tidak. Maknanya tak batal. Asas tu ni tak batal. Maknanya kalau berdasarkan hadis ni mengikut pemahaman setengah ulama, seseorang suami setuh isteri dia asalnya tak batal. Hak jadi batal tu kalau ada nafsu. Tu maksud dia nya. Mana asalnya tak ada apa. Hadis ini walaupun menyokong pendapat ulama yang berpegang bahawa bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan tidak membatalkan wudu, ia tidak boleh dijadikan sandaran yang kuat kerana ia dipertikaikan oleh sebagian ulama seperti Imam Bukhari dan Imam Tirmizi. Kuku mana nak guna hadis ni riwayat Urwah tak boleh. Sebab ulama pertikaian. Baik. Ulama berbeza pendapat, kita baca dah sebab dia ada perbincangan lagi ni. Ulama berbeza pendapat berkaitan masalah wudu kerana ulama jadi berbeza pendapat berkaitan wudu dengan sebab bersentuhan lelaki dengan perempuan yang ajnabi. Sebab isteri itu dikira ajnabi lah tu. Antara punca perbeza pendapat ini ialah ayat Al-Maidah tadi. Cuba kita tengok. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Baik, cuba kita tengok ayat ya. Jika kamu sakit, wa in kuntum marda, jikalau kamu sakit, aw ala safar, ataupun dalam musafir, apapun ada ataupun salah seorang kamu mari daripada tempat buah air. Hak sana lah. Maksudnya buah air lah. Baik. Ataupun la mastumun nisa. Situ kalau nak tanda pun boleh tanda pula. Situlah punca perbincangan ni. Atau la mastumun nisa. Sebab dalam terjemahan ni dia ambil atau kamu sentuh perempuan. Kalau nak kira terjemahan ni dia lebih sesuai dengan ulama kata au lamastumun nisa. Terjemahan Al-Fadhil Ustaz Nasim buat ni atau kamu sentuh perempuan. Bila kata sentuh perempuan dia tidak guna bina musyarakah. Sebab la masa ni bererti dia sentuh, kita sentuh, dia sentuh kita, baru dia guna la masa. Kalau lamastum menyentuh itu berlaku dari satu pihak. Jadi kalau berdasar pada terjemahan ni maka dia akan jadi mengikut satu riwayat lain yang mengatakan au lamastumun nisa. Baru boleh terjemah seperti kamu sentuh perempuan. Kalau kita nak terjemah berdasar pada au lamastumun nisa, dia jadi lagu lain terjemah dia. Ataupun masing-masing saling menyentuh. Kamu dengan isteri kamu saling menyentuh. Dia sentuh kita sentuh dia. Baru dia boleh pakai la mastum. Itu di segi kaedah dia lah. Tak apalah.
Sedang kamu tidak mendapati air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang debu yang bersih, iaitu sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan, yakni kepayahan, tetapi Dia berkehendak membersihkan, yakni mensucikan kamu, dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Baik, huraian dia. Ulama berbeza pendapat di dalam memahami makna kalimah la masa ni. La masa ni fi'il madhi ma'ruf. Kalimah la masa ni fi'il madhi ma'ruf, mufrad muzakkar ghaib dipanggil. Kalau ngaji bahasa Arab lah. Tapi bila sambung dengan tum, itu fi'il madhi ma'ruf untuk jamak mukhatab. Telah saling menyentuh oleh kamu. Kalau kita terima secara harfiah, la mastum, telah saling menyentuh oleh kamu. Kamu tu termasuk lelaki, isteri, suami isteri lah. Guna tum untuk kedua-duanya secara ghalabah. Secara ghalabah. Baik. Sebahagian ulama berpendapat ia memberi makna musyarakah, yakni sentuhan itu berlaku dari kedua-dua belah pihak. Isteri pun sentuh, suami pun sentuh. Dia makna gitu. Yang mana dari sudut bahasa, bila kita pakai la masa bina musyarakah, dia menunjukkan bahawa itu kinayah atau bahasa sindiran kepada bersetubuh. Maknanya bersetubuh tu. Kalau baca dengan la mastumu, ulama yang berpegang dengan makna ini menjadikan ayat-ayat lain sebagai sokongan. Jadi ini kita kena bincang dengan depan lah. Jadi ulama yang kata kalau pakai la masa, fi'il dia tu dalam bentuk la masa, dia panggil fi'il mazid fi lah, sulasi mazid fi dia panggil. Asalnya la masa, dia tambah alif. Sebab qatala tambah alif. Qatala telah berperang ia. Telah membunuh ia. Qatala telah kalau qatala mana telah berperang. Bila tambah alif daripada membunuh jadi makna berperang. Bila berperang mesti melibat kedua pihak paling kuat. Lamastu telah sentuh. Lamastuha mana saya telah sentuh dia. Sentuh saja. Makna sentuh ya. Tapi kalau lamastumu dia boleh dengan makna setubuh. Contohnya ayat, dia mari contoh lain. Ni kita bincang minggu depan. No ayatnya sokongnya tu. Hak dia kata tu bukan saja tempat lain pada guna gitu. Ni kita tengok minggu depan. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qala hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.